Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyir Harun, memegang kad matrik 052252. Hari ini saya mewakili kawan-kawan saya ingin membentangkan kajian teks Jawi Klasik. Boleh buka muka surat 55 dan 56 untuk rujukan. Kami memilih tajuk zakat. Okey, kami teruskan. Saya teruskan. 5 harta yang diwajibkan zakat. First, binatang an'am, iaitu binatang seperti unta dan kerbau. Yang kedua, isman, iaitu emas dan perak. Yang ketiga, zirok, iaitu tanaman biji-biji yang mengenyangkan. Tanaman-tanaman biji yang mengenyangkan, contoh dia macam gandum, lah. Yang keempat, hasil galian tanah, iaitu buah tamar dan anggur, dan buah-buah lain yang mengenyangkan. Yang kelima, hasil perniagaan. Kalau kita ada bisnes dan kita lepas untuk beri zakat, so kita kena bagi zakat melalui kita punya hasil perniagaan. Zakat an'am iaitu an'am yang bermaksud binatang yang mempunyai 4 kaki seperti kerbau, lembu, kambing dan kibas. Okey, seterusnya syarat wajib yang memenuhi 5 perkara zakat. First, Islam. Yang kedua, merdeka, iaitu dia bebas bukan hamba, cukup haul, cukup nasab. Maksud dia cukup timbangan. Seterusnya, binatang yang tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan dan angkat barang. Kalau binatang tu digunakan untuk mengangkat barang, tak boleh dia mesti binatang yang free dia tak buat apa. Seterusnya, digebenarkan ia di padang yang luas. Maksudnya tak boleh kita nak bagi kesesaan kepada binatang tu. Kerana nisab jika seorang mempunyai 5 ekor unta, maka ada zakatnya ialah seekor kambing kibas dengan syarat berumur 1 tahun lebih. Tapi kalau kambing itu dah tumbuh gigi, harapannya selama 6 bulan, ketika berumur 6 bulan pun kita masih boleh zakatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Nama Muhammad Najib wa Makharil, nombor metrik 052032. Baiklah, saya akan membahaskan tentang nasab dan kadar zakat an'am. Ini menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini adalah imam kedua terbesar dalam mazhab Syafi'i selepas Imam An-Nawawi. Baiklah, yang pertama bilangan bagi nasab iaitu 5 hingga 9 ekor. Bilangannya 1 ekor kibas atau kambing yang berumur kibas 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih. Yang kedua, 10 hingga 14 ekor yang bilangannya 2 ekor kibas atau kambing yang berumur kambing 1 tahun lebih, kibas 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih. Seterusnya 15 hingga 19 ekor. Bilangannya 3 ekor kibas atau kambing yang berumur kibas 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih. Seterusnya 20 hingga 24 ekor, 4 ekor kibas atau kambing 1 tahun, kibas 1 tahun, kambing 2 tahun. Yang seterusnya 25 hingga 35 ekor, 1 ekor unta yang betina yang berumur 1 tahun lebih. 36 hingga 45 ekor, 1 ekor unta yang betina yang berumur 2 tahun lebih. 46 hingga 60 ekor, 6 ekor unta betina 3 tahun lebih. 61 hingga 75 ekor unta yang betina yang berumur 4 tahun lebih. 76 hingga 90 ekor, 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun lebih. 91 hingga 120 ekor, 12 ekor unta betina 3 tahun lebih. Seterusnya 121 ekor, 3 ekor unta betina 2 tahun lebih. Wallahu alam. Baik, saya sambung. Yang pertama, kadar pertambahan bilangan secara besar ataupun sekaligus, dan yang kedua bilangan secara kecil dan beransur-ansur. Baik, secara besar tu kita mula dengan 120 ekor unta dan kita tambahkan dengan 10, 20, 30 hingga 40. Tak boleh lebih daripada 40. Dan bilangan zakat yang perlu kita keluarkan ialah seekor bintu labun, iaitu unta betina umur 2 hingga 3 tahun. Dan seterusnya, bila bilangan besar kita start dengan 120 ekor dan kita tambah atas 40, iaitu 50,
dan ke atas lah, tak kisah. Zakat yang perlu kita keluarkan ialah 6 ekor unta umur 3 hingga 4 tahun, iaitu 1 hakah. Baik, yang bilangan kecil pula kita tengok bila mana kita ada mula-mula 122 ekor unta dan kita tambah minimum 1 ekor dan maksimum 9 ekor sehingga mencecah angka 130. Yang perlu kita keluarkan ialah 2 bintu labun dan juga 6 dan 1 hakah, 6 unta betina umur 3 hingga 4 tahun. Seterusnya bila kita ada 122, kita tambah minimum 1, maksimum 9 sehingga menjadi 140. Ya, 40. Bilangan yang perlu kita keluarkan ialah seekor bintu labun dan juga 12 ekor unta betina umur 3 hingga 4 tahun, iaitu 2 hakah. Seterusnya bila kita mula dengan 122 ekor dan kita tambah minimum 1, maksimum 9 sehingga menjadikan jumlah kita ialah 150 ekor. Bilangan zakat yang perlu kita keluarkan ialah 15 ekor unta umur 3 hingga 4 tahun, iaitu 3 hakah. Seterusnya kita mula dengan 122 ekor, kita tambah minimum 1 ekor, maksimum 9 ekor sehingga mencecah angka 160 ekor. Bilangan yang perlu kita keluarkan ialah 4 ekor unta betina umur 3 hingga 4 tahun. Umur 2 hingga 3 tahun, maaf, iaitu 4 ekor bintu labun. Dan yang terakhir sekali, bila kita mula dengan 122, kita tambah minimum 1, maksimum 9 ekor dan menjadikan jumlahnya 170 ekor. Bilangan zakat yang perlu kita keluarkan ialah 3 ekor bintu labun umur 2 hingga 3 tahun dan juga 6 ekor unta betina umur 3 hingga 4 tahun, iaitu hakah. Baik, sekian saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Iskandar bin Sanusi. Nombor metrik diberi 052244. Okey, yang pertama saya nak terangkan pasal ada tak pengarang guna pendapat sendiri dalam kitab ni. Okey, jawapannya tak. Okey, sebab dalam zakat tanakan ni dia ada terdapat kiraan dengan jenis binatang yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama yang kita boleh tengok dekat dalam laman web mufti ataupun laman web yang Islam yang boleh dipercayai lah. Okey, yang seterusnya saya nak terangkan pasal sama tak sistem edit sekarang dengan yang lama dulu yang ada kat dalam kitab, sama tak dia punya sistem edit? Okey, jawapannya tak. Sebab sistem edit yang dulu ni, contoh dia yang ada dalam buku, ini suatu bab pada menyatakan zakat na'am, iaitu unta dan lembu dan kerbau dan kambing dan kibas. Adapun syarat wajib. Okey, dalam nampaklah kat situ dia tak ada satu pun perenggan ataupun koma berbanding dengan sistem edit yang ada sekarang. Dia ada pelbagai cara penulisan dengan menunjukkan sesuatu makna yang tersendiri. Seterusnya kita akan masuk bahagian rakan kongsi. Contohnya satu rakan kongsi ni dia ada 60 ekor kambing, 40 seorang, 20 seorang. So kadar zakat bagi yang ada 40 ekor kambing ni adalah 2/3 daripada kadar zakat, sebab dia lebih kemampuan daripada yang seorang lagi. Yang seorang lagi tu yang 20 ekor kambing tu kadar zakatnya adalah 1/3 supaya adil bagi dia. So pastinya contoh lain, kalau kambing, kalau satu rakan kongsi ni ada 400 ekor kambing dan dibahagikan sama rata 200. So kadar zakat adalah sama rata, tak boleh lebih, tak boleh kurang, supaya kasih adil lah kan. Lepas tu mesti ada syarat-syarat dia, syarat-syarat rakan kongsi ni. Syarat-syarat dia ada 8. Ada 8 syarat dia. Yang pertama adalah haiwan ternakan mesti ada tempat tidur. Yang kedua, haiwan ternakan tu mesti ada panah yang besar supaya dia dapat makan-makan rumput bagi dia berhimpun. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah haiwan ternakan mesti ada tempat makan. Yang keempat, mesti ada pengembala kambing dengan penjaga. Yang kelima, mestilah ada tempat minum. Yang keenam, mesti ada tempat pemerah. Yang ketujuh, mesti ada pemerah ni. Dan yang terakhir adalah mesti ada kambing jantan walaupun seekor.